سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Rabbani Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Muniyatul Musalli, sehinggalah perkataan beliau, dan setengah daripada sembahyang sunat yang muakkad pada duha. Betul. Dan setengah daripada sembahyang sunat yang muakkad, sembahyang sunat yang muakkad yang sangat dituntut. Ada ulama menyebut muakkad ini Nabi tidak tinggal ketika musafir ataupun ketika tidak musafir. Manakala sembahyang yang Nabi tinggal ketika musafir dipanggil sembahyang ghairu muakkad. Manakala sembahyang sunat muakkad ini tidak ditinggal Nabi ketika musafir ataupun tidak musafir. Antaranya sembahyang sunat duha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa memelihara ke atas 2 rakaat duha, siapa dia sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat duha, balasan dia diampunkan baginya segala dosa dia. Tuhan akan maafkan semua dosa kita. Maka antara sebab diampunkan dosa adalah melakukan ibadat kepada Tuhan. Tuhan kata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kamu buat ibadat, buat kebaikan selepas buat maksiat, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatanmu. Maka antara benda-benda yang menyebabkan Tuhan ampun dosa kita adalah sembahyang sunat duha. Kita tak payah sebut astagfirullah, tak payah. Kita ambil air sembahyang, dosa kita gugur. Kita tengok muka mak ayah kita, gugur dosa. Kita tengok Al-Quran, gugur dosa. Kita tengok muka ulama, gugur dosa. Kita tengok Kaabah dengan cara mulia, gugur dosa. Tak payah sebut astagfirullah, tak payah sebut astagfirullah. Ni bagi dosa-dosa kecil. Dosa kecil ni apa dia? Ada ulama kata dosa kecil ini dosa yang dibuat dengan tidak sengaja, maka dipanggil dosa kecil. Berarti kalau buat dengan sengaja, semua dosa besar. Ada ulama kata dosa kecil ini dosa yang tidak dikenakan hukumnya, maka hak tu dipanggil dosa kecil. Maka siapa dia yang buat dosa kecil, maka sembahyang sunat duha, Tuhan ampun dosa dia. Semua, ya semua. Dosa besar tak boleh. Dosa besar mesti kita minta maaf dengan Tuhan. Royak ke Tuhan sepatah, ya Allah ya Tuhanku, hamba tak dengar kata-Mu, ya Allah, saya mengaku saya telah melakukan dosa kepadamu. Tak usah duk betal kat saya lah. Ni dah lah buat dosa, royak kat ni tak usah mengaku lah berapa dia.
Ngaku dengan Tuhan, malu ke apa dia? Royak jelas kata kita ni berdosa ya Allah ya Tuhan ku, hamba ni lobe, hamba ni karut, hamba ni lipat. Royak jelas dengan Tuhan. Saya mengaku ni dosa. Ni buat dosa tak mengakulah beta kau ni, beta kau tu tak mengakulah lipat kau ni. Jak salah. Tuhan kata kalau mu tak mengaku dosamu, maka macam mana aku nak maaf ke kamu? Kena ngaku dulu baru Tuhan maaf. Seorang hamba temu dengan Tuhan, kena rasa kita tu salah. Kena rasa kita tu buat tak dengar kata. Kita tu bersalah di hadapan Tuhan. Barulah Tuhan berhadap dengan kita dengan sifat penyayang dan pemaaf dia. Tapi kalau kita beradab temu dengan Tuhan, walau tak dengar kata, tak mengaku dosa kita, apa Tuhan nak maaf lagu mana? Mu sendiri tak mengaku dosa mu. Dosa tetap ada, dosa tetap ada. Maka diampunkan segala dosanya, dan jikalau ada ia dosa itu seumpama buih di laut sekalipun. Gambaran banyaknya dosa seperti buih di laut. Buih ni asal daripada air. Air kalau kita putar dia tu buih. Maka selagi mana ada air, selagi itulah ada buih. Maka nak royak manusia ni selagi mana ada hidup, selagi itulah ada dosa dia. Dosa pula ada peringkat lah. Dosa besar, dosa kecil, dosa orang-orang tinggi, dosa apa dia ni. Tapi orang ni berdosa. Maka banyaknya digambarkan seperti buih dengan laut. Oh, banyaklah buih laut tu. Tak cakap hilang buih di laut tu. Selagi mana ada air, selagi itulah ada buih. Nak gambarkan banyaknya dosa manusia. Bukan kata, lepas tu kalau lebih pada buih, dok nak royak banyaknya dosa. Banyak setara mana Tuhan apa. Dan lagi sabda Nabi SAW, berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi daripada seorang kamu berkehendak kepada sedekah. Maka tiap-tiap tasbih sedekah, dan tahmid sedekah, dan tiap-tiap tahlil sedekah, dan tiap-tiap takbir sedekah, dan menyuruh dengan ma'ruf sedekah, dan tegah daripada mungkar sedekah, dan memadai daripada yang demikian 2 rakaat yang disembahyangkan keduanya. 2 rakaat itu daripada sunat duha. Nabi raya kita ni pagi hari lagi, sendi kita ni ada 360 sendi. Sendi ni kateh panggil sendi. Sini sambung, ada 360 sendi. Setiap nikmat sendi yang Tuhan beri kepada kita, sendi ni paling comel. Bapa kita gerak tubuh tengok tangan Kalau tak ada sendi, gini jalan cetak pak macam itik, macam robot kok. Maka tubuh manusia comel dengan sebab sendi dia. Tu dia boleh gerak, boleh gini, boleh apa dia sebab sendi. Tuhan tak buat macam tulis belakang tu buat seputung gitu dak. Tuhan buat kateh. Maka setiap sendi tu nikmat. Maka sebagai nak membalas jasa dan bersyukur dengan nikmat sendi itu, kena bayar setiap sendi. Maka lagu nak mana nak bayar? Bayar dengan cara sedekah sebanyak mana bilangnya sendi. So sendi kita sedekah supaya tanda bersyukur dengan nikmat satu sendi. Sendi ni kalau punah ya sodah kita. Hak tu lep belakang masalah. Kesok sikit ya. Dia lari sikit ya. Alignment dia. Oh, sudah apa. Tak hawalik ili alif jatuh. Tak sapa maklumat. Maka setiap sendi ni berhajat kepada sedekah tiap-tiap pagi. Kita tak ada pitih. Maka buatlah amalan. Bertasbih pahala sedekah. Tasbih 360. Oh, cukup semua sendi tubuh kita. Ataupun nak pilih dengan cara bertahmid. Alhamdulillah. Ataupun bertahlil la ilaha illallah, semua tu pahala sedekah berlaku. Ataupun takbir Allahu akbar, pahala sedekah. Ataupun suruh orang buat baik, pahala sedekah 360 kali. Royak ni semaya dah. Ni pula jumpa mana lama tak tutup aurat, bila lagi nak tutup aurat, tegur. Ataupun menyuruh kebaikan, ataupun melarang benda mungkar, itu semua pahala sedekah.
Maka cukuplah untuk bayar 360 tu kalau kita semaya duha 2 rakaat. Rasa kita nak tasbih takut malas, nak suruh orang ajak buat baik. Seminggu tak ajak orang buat baik. Senyap cara kita je. Tegur orang, mana boleh. Senyap tak kata. Maka nak sebagai tanda bersyukur, maka untuk sendi-sendi kita semaya sunat duha 2 rakaat. Maka adalah sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sembahyang serakaat ni semaya witir sahaja. Semaya sunat mutlak 1 rakaat boleh juga. Ada riwayat kata boleh semaya sunat mutlak 1 rakaat. Ada kata dak semaya sunat witir saja boleh 1 rakaat. Hak lain semaya sunat muka lain mesti bermula daripada 2 rakaat. Demikian lafaz dia usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala, ataupun usolli duha, saja aku sembahyang duha, tak payah sebut sunat pun tak apa, saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Hak ni sepakat di antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Semaya duha ni 8 rakaat. Ibnu Hajar kata lagu tu, Imam Ramli pun kata lagu tu juga. Sepakat. Dan semaya duha paling afdal 8 rakaat. Katanya, tak ingat Imam Ramli kau Ibnu Hajar kata ke 12 rakaat. 12 rakaat semaya duha. Tetapi bagi pendapat kata 12 rakaat pun hak afdal tetap 8 juga. Sekalipun hak paling banyak semaya duha itu boleh buat 12 rakaat, tetapi afdal dia tetap 8. Sepakat kata hak afdal boleh sekali 8 rakaat. Sebab tu kalau kita nak semaya duha pilih 8 rakaat. Lagu mana cara buat? Ulama dulu buat 4 rakaat, 4 rakaat. Saja aku semaya sunat duha, akad tu niat 4 rakaat lalu. Baru kita buat 4 rakaat. Jangan koyak buat 2, lepas tu nak bangun pula 2. Biasa buat kita tak buat. Lepas pada 2 dia mau pun cuik pergi minum air lagi. Bro, tak ada. Jadi nak suruh biar boleh buat 4, akad tangan tu saja aku semaya duha 4 rakaat selalu. Mudah selalu. Amalan orang-orang dulu, ulama-ulama salah dulu, niat tu 4 selalu. Lepas sudah bangun pula 4, cukup 8 selalu. Telah agak semaya duha 8 rakaat. Ni 2 rakaat daripada muda sampai cabut gigi semula. Tak ada gigi, tumbuh gigi, cabut gigi semula pun tetap 2 rakaat. Penat lagu tu. Jadi belajar, berlatih gak semaya duha, biarlah tak boleh buat sokmo pun seminggu sekali ko ambo nak buat 8 rakaat. Hari Jumaat misalnya, ambo nak buat 8 rakaat hari Jumaat. Boleh tu boleh. Waktu dia bila? Waktu dia kemudian, yakni selepas daripada naik matahari segala. Naik matahari qadar segala daripada pandangan mata kita. Bukan hakikat dia. Hakikat memang matahari beribu kilometer. Daripada pandangan mata kita dengan bumi ni kita tengok ni, lebih kurang segala. Ukuran segala 7 kaki. 7 kaki bukan 7 meter, 7 kaki. Manusia jaring 7 kaki, main basketball ya. Gapo dah main hak tu saya 7 kaki. Pok kita ni tak ada jarang orang tinggi 7 kaki. Biasa naik kaki lebih-lebih. 7 kaki ni masuk peringkat orang tinggi dah tu. 7 kaki daripada pihak pandangan mata kita, maka tu masuk duha. Bersamaan dengan kalau takwim Malaysia 28 minit. Lepas pada habis subuh tambah 28 minit, tu duha. Kalau di Yaman 16 minit. Lepas pada habis subuh tambah 16 minit, okey cukup dah. Boleh dah semaya sunat duha. Dan yang afdalnya, yakni hak paling banyak pahala. Kalau kita nak semaya duha, hak paling banyak pahala bila? Rubu'un nahar. Rubu', serubuk hari. Serubuk ni apa dia? Maknanya suku sehari. Sehari semalam 24 jam. Waktu tengah malam 12 jam, tengah hari 12 jam. Standard gitu ukuran biasa lah.
Tak kira musim panas, musim sejuk. Maka kalau kita campur dengan sesuku tengah hari, okey, 12 jam bagi 4. Jadi 3 jam. 3 jam maknanya suku tengah hari. Takdirnya, misalnya naik matahari pukul 7. Campur 3 jam, 7 campur 3 pukul 10. Maka pada masa tu paling afdal, paling banyak pahala semaya duha waktu tu. Masa apa dia? Masa tengah rancak kita start kerja. Kita start kerja tengah rancak, masa tu pun Allah berhenti semaya sunat duha. Kalau pagi hari mungkin orang tak mari lagi. Mungkin orang tak jumpa lagi. Buka kedai berkali jenera tak tahu masa tu. Pagi-pagi lepas subuh. Kalau buka awal pun jenera lagi. Pukul 10 ni orang duk tengah rancak. Ekonomi ketika tengah duk mula pejabatnya sibuk, menega pun sibuk belaka. Maka tiba-tiba ketika tu kita semaya. Maka hak tu paling afdal. Nak semaya awal boleh, tetapi afdalnya waktu tu pukul 10. Dibaca habis waktu dia sampai zuhur. Orang bel zuhur habislah, semaya duha tak boleh lah. Dibaca surah kemudian daripada Fatihah. Lepas pada Fatihah baca surah rakaat pertama wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Dan pada rakaat kedua dah lepas pada Fatihah wadduha wal laili iza saja. Dan sunat memelihara sunat isyraq 2 rakaat. Sunat apa dia? Sunat isyraq. Waktunya bila kau sunat isyraq? Isyraq maksud dia naik matahari. Waktu dia bila kau boleh semaya sunat isyraq? Naik matahari sekira-kira lepas waktu karahiyah. Yakni bila kau lepas waktu karahiyah, naik matahari masuk waktu duha. Masuk waktu duha itulah habis waktu makruh semaya. Kerana kalau naik matahari saja makruh lagi semaya, sehingga ke matahari naik segala baru tak makruh semaya. Berarti kalau kita nak semaya sunat isyraq dulu 2 rakaat, lepas tu baru semaya sunat duha. Kalau semaya 4 rakaat, saja aku sembahyang sunat isyraq dan semaya sunat duha kerana Allah Ta'ala. 4 rakaat, 2 rakaat isyraq, 2 rakaat duha. Ataupun semaya sunat isyraq 2 rakaat, wisalah naik pula semaya sunat duha 2 rakaat. Ada pendapat kata isyraq dengan duha ni benda sama. Ada juga macam-macam Yang penting kita semaya atau tak semaya. Ulama kerja dia dah maka kilah ni. Kita ni buat tak buat. Bahas bukan main nak pecah kitab-kitab tapi tak buat. Tak ada apa. Lafaz niat dia usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Aku semaya sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan dibacanya qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dan demikian lagi sunat memeliharakan awabin. Semaya sunat awabin. Gapo dia semaya sunat awabin tu? Khilaf ulama. Ni katanya Syekh Daud, gapo dia sunat awabin? Iaitu 20 rakaat. Ada tak ada apa? 20 rakaat. Hak 2 rakaat hangpa tak lepas bunyi 20 sudah. Tak aja terah pun, semaya benda sebab dah sangat ya, tapi duduk biasa tahu. Kalau bunyi ibadat kat Yasin jadi kejut selalu. Tapi kalau pitih kejut juga, tapi kejut ala kambing. Kalau buat ibadat ni kejut juga, kejut ala ketolok semacam 20 rakaat sekurang-kurangnya 2 rakaat. 2 ataupun 20 rakaat. Dan waktu dia bila? Di antara maghrib dengan isyak. Jari orang buat tempat kita mengajar dah. Di masjid ramai mengajar, maka kita dengan mengajar. Maghrib dengan isyak ni kalau tak ada mengajar, semayalah 20 rakaat di semaya sunat awabin nama dia. Awabin. Awab maknanya orang yang kembali kepada Tuhan.
Waktu orang duk tengah kalut, kabar-kabar dia ingat Tuhan. Tu afdal lagu tu. Macam semaya sunat duha saat ni. Orang duk tengah rancak apa semua, duk cari pitih, kita berhenti tiba-tiba semaya sunat duha. Waktunya di antara maghrib dengan isya demikian lafaz niatnya usolli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Aku semaya sunat awabin 2 rakaat kerana Allah. Dan demikian lagi sunat zawal. Sunat zawal. Sunat zawal ni sunat gelincir matahari. Gelincir matahari ni apa dia? Masuk waktu zuhur. Yakni bukan sembahyang sunat qabliyah zuhur, tapi ada sembahyang khas apabila gelincir matahari. Qabliyah zuhur lah. Qabliyah Jumaat lah. Tapi ada sembahyang khas dipanggil sembahyang sunat zawal. Demikian lafaznya usolli sunnatal zawal raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah Taala. Tu sembahyang dia. Sembahyang bila? Ketika gelincir matahari. Sebelum sembahyang fardu zuhur lah. Dan demikian lagi 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Masuk dalam masjid, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Tapi kalau kita masuk, kita duduk, habis dah lah waktu untuk sembahyang. Luput dah lah. Ya sembahyang sunat tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Tapi kalau kita duduk terpaksa. Misalnya, kita mari jalan kaki, unggah. Daripada Amerika, mari sembahyang sini. Unggah, siapa masjid tu gak? Letih lah. Apabila letih, tak boleh nak diri. Kena duduk sebentar. Nyawa. Maka habis kodok waktu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tiap habis. Lepas hilang tu, bangun semula. Boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ataupun kita masuk dalam masjid, tengok air. Oh, lagu air. Kita pun nak minum. Nak minum, cakap nak minum caca. Malu kat orang. Muka piuh atas kepala nampak. Maka duduk. Duduk kita. Muka duduk sunat minum sambil duduk minum. Lepas minum air boleh sembahyang tahiyatul masjid. Demo duduk tu tak apa kalau ada sebab-sebab. Tapi kalau tak ada sebab, duduk maka habis dalam tahiyatul masjid tak sunat dah sembahyang. Saya nak sembahyang juga, sembahyang muka lain lah, jangan buat keras kepala lagu tu. Ambo nak sembahyang juga tu. Sembahyang muka lain, sembahyang taubat, sembahyang banyak benda lagi demo nak sembahyang Tak usah buat keras gitulah. 2 rakaat sembahyang sunat tahiyatul masjid, cara nak hormat masjid lagu tu. Sebagaimana kita masuk dalam rumah orang, kena jumpa tuan rumah, wi salam assalamualaikum. Maka masuk rumah Tuhan, cara nak beri salamnya cakap assalamualaikum Tuhan tu. Buat gini. Boleh ke? Tak, cara dia tahiyatul masjid, hormatkan masjid. Dan sembahyang sunat wudu. Sembahyang sunat wudu. Lepas pada ambil air sembahyang, tak ada gapo dia, pergi masjid ke, dalam bilik ke, mana ke, ambil sembahyang sunat saja. Aku sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Taala. Di antara amalan seorang sahabat nama dia Bilal. Sayyidina Bilal suka sembahyang sunat wudu. Nabi tanya, "Ya Bilal, ketika malam Isra' Mi'raj aku dengar tapak kakimu di dalam syurga." Niat ni nak royak kata Sayyidina Bilal ni seolah-olah jalan dah dalam syurga, nak kata Nabi jamin dia masuk syurga. Maka sebab tu dengar tapak selipar dia. Tapak kaki selipar kita tak tahu lagi dalam syurga kau bunyi dalam neraka kau dah. Tapi Sayyidina Bilal dalam syurga bunyi. Berarti mu akan masuk syurga. Maka Nabi tanya, "Gapo dia amalanmu wahai Bilal? Sehingga ke yakin mu masuk syurga ni?" Aku sendiri dengar pada malam tu. Katanya Sayyidina Bilal, "Hamba tak ada amalan ya Rasulullah. Supo orang-orang biasalah. Cuma hamba kalau batal air semaya, hamba cepat-cepat pergi ambil air semaya. Lepas ambil air semaya, hamba semaya 2 rakaat. Tu saja hamba rasa amalan hamba hok berbeza dengan orang lain. Hok lain supo? Katanya Rasulullah jala dah tu. Amalan tu yang menyebabkan mu masuk syurga wahai Bilal, yakni sembahyang sunat wudu. Dan 2 rakaat sunat orang hendak pergi-pergi sembahyang sunat musafir. Sembahyang sunat musafir ni sunat buat di rumah kita. Kita nak pergi musafir jauh, nak pergi travel.
nak pergi kembara, nak pergi ziarah, nak pergi gapo, sebelum kita bertolak daripada rumah kita, maka kita sembahyang sunat musafir. Siap belakang barang nak naik kenderaan, sebelum lakoh naik kenderaan, sembahyang 2 rakaat. Sunnah Nabi sembahyang dulu. Minta ya Allah ya Tuhanku, minta musafir kita tu selamat, minta musafir kita tu jadi ibadat. Minta keselamatan. Tu sembahyang sunat musafir. Dan demikian lafaznya usolli sunnatas safar. Saja aku sembahyang sunat safar. Saja aku sembahyang 2 rakaat sunat pergi kerana Allah Taala safar. Dan demikian lagi sembahyang sunat kudung minas safar, yakni sapa daripada musafir. Apabila kita sapa ke rumah kita, lepas pada kita musafir jauh, maka nak sapa ke rumah kita, tradisi dia Nabi dia tak masuk rumah lalu. Banyak sebablah. Apa Nabi tak pergi ni kita. Dia musafir, cepat-cepat nak pergi kelik rumah. Maka Nabi kata, pertama jangan kelik rumah lalu. Apa? Supaya banyak sebab. Pertama, lepas pada Nabi tradisi dia balik daripada musafir, Nabi akan berhenti di masjid yang dekat dengan rumah dia. Dulu Masjid Nabawi lah. Kita masjid kampung kita tu surah kau balasah, jangan pergi lalu rumah. Kelik semaya sunat situ, semaya sunat sapa daripada musafir. Ataupun kudu musafar dipanggil. Maya 2 rakaat. Lepas pada tu lah, barulah pergi ke rumah, balik ke rumah. Nabi dulu, sahabat-sahabat apabila musafir, Nabi Muhammad, sahabat-sahabat kira-kira nak kelik rumah. Maka Nabi kata jangan kelik dulu. Sebab apa? Supaya isteri-isteri bersiap untuk suami. Orang ni kau tahulah. Kelik daripada musafir ke. Supaya malapa lah jawapan dia. Maka Nabi kata jangan terkekeh kelik rumah dulu supaya isteri dia siap. Hak ni tak tahu alik-alik wak sengeling wak surprise. Mari ke atas bumbung terkekeh. Ya dah benda-benda tak boleh. Tak ada persiapan. Jadi sunat kalau kita kelik jangan kelik rumah lalu, biar orang telefon lah. Siapa masjid tu telefon. Habis duk kat masjid dah tu. Siap-siap lah. Gitu. Jangan buat surprise lagu tu kelik pada gapo dia tak tahu alik-alik ada kelik tak ada bini. Jadi kena beritahu kita nak siapa. Tu sunnah cara nak balik daripada musafir. Katanya Nabi, hendaklah kapok kamu beritahu isteri-isteri kamu apabila nak sapa rumah. Kerana supaya ia sempat bercukur. Dari hadis tu kata, dia cukur. Ni tak tahu jatuh koptino ni. Bau belakang. Bau belakang. Jadi tak tahu hak mana so. Jadi sunat lagu tu supaya isteri boleh bersedia untuk suami. Tu semaya sunat sapa daripada musafir. Jadi semaya di masjid. Kalau buat di rumah, tentu dah tak semaya. Tentu dah tidak semaya. Jadi buat di masjid dulu, barulah kelik rumah. Dan 2 rakaat sunat taubat. Nak bertobat dengan Tuhan tak perlu semaya. Cukup dengan kita rasa insaf, menyesal, mengaku kesilapan kita. Jodoh tu. Tuhan apung dosa. Syarat bertaubat ni 3 sahaja. Pertama menyesal. Menyesal ni kita faham belaka. Rasa hak kita buat tu salah. Menyesal kita buat, weh aku tak dengar kata Tuhan. Mu tahu tak benda ni salah? Ya. Lepas tu mu rasa lagu mana? Rasa menyesal dah lalu ni. Okey, hak nombor 1 sekali taubat ni menyesal. Rasa Allah silap aku tak dengar kata Tuhan. Kalau Tuhan tak apa enggak masalah lah hamba. Keduanya, berhenti daripada buat maksiat tu, buat salah tu berhenti. Ketiganya, berazam tak si buat dah. Cukup 3 syarat ni Tuhan apung dosa kita kerana cukup syarat-syarat bertaubat. Semaya tak ada sebut. Astagfirullah tak ada sebut. Tak sebut nak. Hati tu rasa Allah menyesal. Cukup dah. 3 benda tu. Tak ada sebut astagfirullah, tidak jadi syarat. Semaya
tidak jadi syarat untuk bertaubat. Jadi 3 ni saja syarat untuk bertaubat. Kalau kita ada buat salah dengan manusia, memang hak tu kena atas mula, bagi hak kita buat zalim ke orang ke gapo tu memang tu. Manakala syarat taubat 3 saja, kalau nak tambah lagi kita semaya sunat. Tak wajib, bukan jadi syarat. Sama ada nak taubat dulu baru semaya ataupun nak semaya baru bertaubat. Boleh berlaku. Tambah sahaja. Orang dulu semaya sunat taubat seminggu sekali kau gapo, niat mandi pula mandi koloh. Sahaja aku mandi sunat taubat kerana Allah Taala. Bukan semaya taubat, mandi sunat taubat pula ada juga. Niat ambil sempena kita jiru air tu, niat supaya dosa kita mengalir habis bersih zahir dan batin. Orang dulu nak masuk tarekat, nak mengatik kau nak gapo, mandi taubat dulu. Pergi mandi taubat sungai kau, niat supaya kita bersih zahir dan batin kita daripada kesalahan. Syarat tidak jadi syarat pun. Nak buat boleh, tak saya buat pun tak apa. Demikian lafaz dia, usolli raka'ataini sunnat taubah. Saja aku semaya sunat taubat. Kerana Allah Taala. Dan 2 rakaat sunat berkahwin. Sunat berkahwin ni, ni kena jaga, ni kena pitah. Kalau tak ada agak paling piah assalamualaikum tu, tak ada assalamualaikum tu kekal tu. Jadi kena pitah hak jatuh. Hak tina pun semaya sunat kahwin dia panggil. Bapa? Tanda bersyukur kerana Tuhan izin ke kita berkahwin. Kerana ada orang pitih banyak tapi tak nikah pada. Weh, sihat. Lepas tu ada masalah, sakit tak sakit. Lepas tu apa dia? Nabi pernah tanya sahabat dia. Nabi tanya, mu buat apa tak nikah lagi? Tak tahulah ya Rasulullah. Mu ada pitih ke tak? Ada pitih ya Rasulullah. Pas mu sakit ke tak? Tak sakit ya Rasulullah. Maka Nabi kata kalau orang cukup syarat tapi tidak menikah, maka jahatlah dia. Nabi kata orang cukup syarat tak ada masalah, tiba-tiba tak nikah, maka jahat hidup dia. Sehat molek-molek, pitih ada tiba-tiba tak nikah, tidak kau muka lain. Mu ada hamba ke tak? Nabi tanya soal lagi, mu ada hamba? Hamba ni kita boleh setubuh tanpa akad nikah. Ada hamba. Tak ada juga hamba. Berat mu ni. Sihat, ada pitih, hamba pun tak ada. Berat sebab air lagu ni. Tak boleh lagu ni buat kerja. Nabi kata jadi tak jurus selalu. Jadi semaya sunat kahwin itu seolah-olah semaya sunat syukur. Terima kasih kerana kita diizinkan berkahwin. Lagu mana dapat dia, usolli raka'ataini sunnatal arus lillahi ta'ala. Saja aku semaya 2 rakaat sunat berkahwin kerana Allah Ta'ala. Bila akad? Selepas akad nikah. Akad nikah tu Imam kata sah ke apa dia? Okey. Lepas pada beres berlaku saing boleh. Okey. Minta izin hamba nak semaya. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunnatul arus, semaya sunat kahwin kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat saja, tak usah lama-lama lah. Tak usah buat tasawuf depan tu Imam. Jadi 2 rakaat sahaja. Tak ada 8 rakaat, 10 rakaat, 2 rakaat sahaja. Hamba naik zuk nak semaya muka naik lah. Semaya sunat ni 2 rakaat sahaja. Saja aku semaya sunat berkahwin kerana Allah Ta'ala. Dan 2 rakaat sunat perhentian. Semaya sunat berhenti. Kalau kita musafir berhenti mana-mana, sunat kita semaya 2 rakaat tepat kita berhenti. Ni payah sikit lah. Kita berhenti RNR, biasa berhenti semaya dah situ. Pakai niat sebagai semaya aku sunat manzil, dia panggil sunat turun. Kerana apa? Kerana kita pergi tempat orang tak kenal ni banyak musuh. Banyak benda yang kita tidak biasa. Benda situ ko, hatu ko gapo, maka sunat kita mula berhenti tempat mana-mana semaya sunat 2 rakaat. Dan 2 rakaat sunat ihram. Nak pergi ke Mekah,
Lepas pada kita pergi ke Mekah nak buat umrah, nak buat haji, pergi mandi dulu di Tanaim, ko Ja'ranah, ko di Hudaibiyah, ko apa dia. Mandi cukur. Sunat kita cukur supaya jangan taruh panjang-panjang, takut setus-setus cabut payah. Jadi kita trim pendek sikit, cukur belakang, benda sunat cukur, mandi, comor minyak atas di tubuh, pakai kain ihram. Kain ihram jangan pakai silai lagi, tutup atas bahu dulu. Pergi di masjid semaya. Saja aku semaya sunat ihram kerana Allah Taala. Semaya dulu baru niat sunat. Lepas pada salah, assalamualaikum, niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Sahaja aku berumrah dan berihram untuk umrah kerana Allah Taala. Allah tak boleh kerak kuku dah, tak boleh apa dia. Maka zikir orang buat ihram ni sah saja. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Tu zikir dia siapa dia tengok Kaabah. Kalau dia duduk di Madinah, siapa perjalanan 8 jam kau Kaabah tengok Kaabah, berhentilah. Berhenti talbiyah. Sebab apa? Oh, nak tawaf pula, tawaf. Tawaf pula bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Bacalah doa kampung-kampung dia. Lepas pada tawaf, semaya belakang masjid Maqam Ibrahim, pindah pergi kepada sebelah kiri, tengok Safa dengan Marwah, munggah pula Sa'i. Lepas Sa'i 7 kali, bermula pada Safa, habis di Marwah, ambil gunting, celah tali pinggir, gunting. Habis dah lah umrah. Boleh pakai baju biasa semula. Nak buat pula, sekali pula, lah pergi dah, siapa pesel. Dia pesel tak boleh nak buat lah, berusuh hospital dah. Itu cara nak buat ihram. Jadi apabila kita nak ihram, sunat sembahyang 2 rakaat. Niat dia usolli sunnatul ihram, saja aku sembahyang sunat ihram kerana Allah Taala. Sama ada ihram haji ataupun ihram umrah, boleh berlaku. Dan 2 rakaat sunat tawaf. Lepas pada jumpa Kaabah tawaf 7 kali. Tak payah niat. Kerana apabila seorang tu niat umrah, niat belaka, masuk belaka dah. Niat tawaf pun siap dah, niat Sa'i pun masuk dah. Sebagaimana kita apabila semaya, saja aku semaya fardu zuhur, tak nak rokok, tak payah niat dah. Ya automatik dah masuk dah niat rokok, niat sujud. Maka tawaf dengan Sa'i masuk dengan niat umrah. Maka tak perlu lagi siapa ke Kaabah tu, usolli saja aku tawaf kerana tak payah dah. Masuk dah dengan niat umrah. Tawaf 7 kali. Bahu kiri mesti kena sebelah Kaabah, jangan terlepas. Jalan kena perhati bahu kita. Jangan tukar gini, jalan sepuluh ketai kok. Tak boleh belakang lagu tu. Bahu kena sebelah kiri, jalanlah putar sampai 7 kali. Bermula daripada Hajarul Aswad, habis di Hajarul Aswad. Hajarul Aswad sebelah kau ni ada lampu sebelah hijau sebelah kau ni. Ni start dia. Start dia bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, putar. Lagu tu lah habis 7 kali, patu semaya sunat tawaf. Cari makam Ibrahim. Marmar ke apa dah? Kristal ada tapak kaki Nabi ya Allah Ibrahim kan. Sunat kita semaya belakang tu, tapi kalau orang ramai undur tepat sesuai, jangan ganggu orang dah buat ibadat semaya. Tu tepat afdalnya. Habis semaya sunat tawaf, barulah pergi buat Sa'i. Saja aku semaya sunat tawaf kerana Allah Ta'ala, dan 2 rakaat sunat istikharah, wallahu a'lam. Boleh tereka yang lelaki, boleh tereka
yang lelaki ini sebagai pemimpin bila dah berumah tangga. Pimpin yang macam mana? Kalau kita ni biasa-biasa je. Pemimpin. Apabila kita jadi ketua keluarga tu pemimpin lah. Pemimpin ini kita kena faham, bukanlah satu jawatan yang dilantik oleh manusia. Pemimpin di sini adalah suatu jawatan yang dilantik oleh Allah. Pertama, kita memimpin diri kita. Sebelum kita berkahwin, kita yang jaga diri kita. Jangan rosak ke diri kita, kita kena cara diri kita. Tu kita pemimpin kepada diri kita. Kedua, apabila kita berkahwin, kita memimpin diri kita dan memimpin isteri kita. Siapa dia latih? Allah Ta'ala. Kita kena cara nafkah dia. Kita kena jaga ilmu agama dia. Kita kena tutup aurat dia. Kena wi makan, kena wi pakaian. Tu dipanggil pemimpin. Kalau ada anak pula, kita jadi ayah. Ayah ni jawatan, pimpin. Wi agama ke anak. Wi gini, wi gini. Jadi maksud pemimpin tu. Bukan kena ngundi, kena gapo. Kita duduk dalam hutan pun kita tetap pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu itu sebagai khalifah atas muka bumi. Bagaimana cara untuk kita terus menegur orang yang mencaci ulama ini? Kerana makin kita tegur, makin banyak cacian yang mereka lempar kepada ulama. Terasa seperti kita yang menegur ini pula seperti punca ulama kita makin dihina. Gini, masalah orang ni ginilah mudahnya. Orang duduk kata ke ulama, tak salah lah. Tak salah mudah. Kalau kita layan, dia kau ngamuk. Jadi kita tak salah dia puas je tak katalah. Patut ulama kesian ke ulama. Memang ulama kaki kena kata ke orang dah. Tak suruh panik lah. Ya pasal ulama ni kalau kena puji semacam tak berapa ulama lah mana. Ya dulu lagi ulama ni memang bahaya cacian orang. Sebab tugas ulama menegur kesilapan orang. Sains sendiri pun kalau tegur ngepek dia. Kita telah tegur orang lain, suka dia. Maka tugas ulama menegur masyarakat. Pemimpin masyarakat, sama-sama ahli agama, sama-sama gapo. Maka kalau kena tegur, apabila tegur orang caci tu biasa. Supaya pengawas di sekolah. Biasa sekolah kalau. Sekolah kalau pengawas hak tu, memang kaki kena beci kat orang. Tentulah pengawas tu kaki kena beci kat orang. Apa? Dia je catik nama kakak ni ukah pagar. Ukah ni lopak pagar. Repih bata pahit. Dapat baik sekolah. Jalan marah dia orang sebab kita tegur ni. Nabi Muhammad antara sebab kena tegur, sebab kena marah, kena caci, tegur kan. Kita kalau nak selamat dah senyap ya. Senyap buat kerja kita, jangan tegur kan selamat. Tapi kalau nak jadi ulama, memang sasaran tegur, sasaran caci maki orang. Maka benda tu kena buat telinga tebal lah. Standard kita tu. Jangan duk ngamuk, jangan duk gapo. Standard KL dah. Mainnya panggil. Mainnya dalam media dakwah tu caci maki orang. Cuma kalau dia mau caci kerana kesalahan kita beki. Tapi kalau kita buat hak molek dah, hak kena dah dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dia mau caci lagi, tu boleh pahala kita lah. Tapi kerana sebab kita dia mau caci, kena beki tu. Hak tu caci orang tu tak salah. Kerana kita yang menyebabkan orang caci. Jadi tengok. Kalau caci maki tu kita buat molek dah, dia mau caci maki, hak tu boleh pahala kita. Tapi kalau kita hak buat masalah, tiba-tiba orang caci maki, tu kita tu. Hak tu kita kena beki tu. Lagu tu. Jadi jangan duk ikut sangatlah. Netizen Malaysia ni pernah Israel kakak tangan. Kena sore je netizen Malaysia yang komen dalam YouTube Israel. Tutup akaun Israel tu. Yang kata parok-parok. Tak ada lah. Netizen paling hebat sekali atas muka dunia mengalahkan wali kutub. Netizen Malaysia. Ulama. Ulama. Bagi TV. Israel tu tutup akaun Israel. Pening pala Israel. Yang kata berapa dia. Yang sopoh habis berat. Gosok kali tu bik kecek Kelantan.
Tobek kajak Kelantan gerai telajak kali habis sopoh dengan bahasa tu. Jadi netizen tu perangai dia lagu tu. Jangan cepat koyok lah. Jangan cepat koyok panggil. Jadi biasalah permainan sandiwara isu dia. Biasa lah. Benda-benda lagu tu tidak jadi panik sangat lah. Tidak jatuh ulama kerana dihina. Tidak jadi hina, tidak kurang pahala apabila ulama itu dihina, tak kurang, tak ada apa. Jangan dok koyak jadi ulama sangat gak. Gitulah. Kita pun jangan dok rasa kita bersih sangat gitu. Tuan guru yang disayangi, mimpi diberi amalan. Boleh kau tak beramal? Saya mimpi disuruh beramal dengan bismillah 5 dan ayat ke-6 surah Al-An'am. Bolehlah beramal lah. Bukan kata surah Al-An'am ni ayat ke-6 ni bukan kata mimpi. Nabi Muhammad jaga-jaga lagi ayat tu. Nabi Muhammad hidup-hidup lagi ayat suruh beramal dah dengan ayat Quran ni. Suruh baca ayat Quran ni tiba-tiba mari dengan mimpi nak isih Rabbana. Nabi Muhammad jaga-jaga suruh baca Quran. Tiba-tiba tak usah beramal hok baca Quran ni. Mari dalam mimpi nak isih nak baca pula. Jadi benda hak betul boleh beramal, tak ada masalah gapo dia, tak usah sanksi, tak usah syok lah. Apa hukum kalau ada orang kecing dalam pagar kita? Astagfirullahalazim, pelik sungguh. Benda lagu ni pun jadi soalan. Barang no. Benda kecing ni, dia kecing pula dalam pagar dia. Nampak gerai sangat. Jangan buat je tolong lagu tu nah. Benda lagu tu Allah tak payah tanya hukum. Tahu dah kecing dalam pagar kita. Mana boleh menyakiti orang, menyakiti perasaan orang, khianat harta orang. Haramlah hukum dia berdosa. Kucing tu muka dia tak ada mukallaf kalau tidak berdosa parut. Kucing kau tu, kucing kau ni. Jadi manusia tu cara beda. Nampak dia buka seluar tu waktu big angry bird dia, pop beda. Tok kucing dah, tentu dah. Seminggu tak boleh nak kecing dia. Pandai-pandailah nak hidup. Hukum tu tahu dah. Benda-benda lagu ni pandai-pandailah. Masalah dia panggil bukan hukum, masalah teknikal dia panggil. Benda-benda lagu tu boleh adjust dirilah. Dalam latihan nak jadi tentera atau askar ni, dia ada satu sesi di nama di mana gapo dia ni baca candidate tak tahu tak erti, hangpa tak pandai bahasa Inggeris ni. Lelaki perlu belanja ramai-ramai untuk memperiksa uluran dia. Uluran ni menyakit lah. Jadi orang jatuh cak seluar, cek ramai-ramai. Ini ayat gitu. Dengan cara doktor akan pegang batu dia. Yakni testis laki-laki. Bukan batu kubur, bukan batu nisa. Kita ni sekalipun nampak macam okey, ada gagah juga, tanggung batu. Sekalipun tak beratlah mana, tapi adalah sorang-sorang ni. Dia kata ada kawan saya cakap, ada juga doktor perempuan yang akan cek. Kok pegang tu lah. Lagu mana ni ustaz? Dibolehkan kodok sebenarnya. Sebab tak penuh lagi hangpa dengar ada ustaz kecek dalam bab ni. Askar, nak jadi askar ni pengalaman nak jadi askar. Itulah antara sebab hangpa tak jadi askar ni bab ni. Tak ada maruah dia panggil. Bukan tak ada maruah, tapi tercalar sedikit maruah. Askar ni, kerana askar ni pekerjaan yang berat, perlu kepada kesihatan yang maksimal. Maka antara penyakit orang laki-laki ni berkait dengan kemaluan dia lah, berkait dengan uluran kita panggil. Kerana uluran ni tak boleh tahan sejuk. Kita nak perang bukan dalam rumah. Tu counter strike duk main dulu. Puteng-puteng. Ya perang ni dalam hutan, tempat sejuk, tempat gapo. Kalau orang ada nyakit berkaitan dengan alat dia ni, maka dia tak boleh nak tahan. Nyakit uluran gelepar dodek-dodek apa ni. Saya mari nyakit angin uluran. Pas nak perang ke mana? Orang dah cara ke dia pula. Orang nak perang dia aduh bunyi. Lepas tu nak perang ke mana? Nak pikul senjata nak buat ke mana? Maka dia kena cek. Pas cara cek tak tahulah, hamba pun tak erti. Ya dulu lagi cara dia lagu ni. Jarang dia guna besi ke, dia guna gapo dia tak tahu, orang cek lagu tu. Jadi dia suruh cak seluar, ya jangan buat nama keteh dulu kan. Dia ambil tangan, dia letak bawah batu kita tu. Bawah batu kita tu. Tu cara teknikal lah dari sudut perubatan ni.
Pecak seluar lah, kena pecak seluar. Tak boleh boxer, tak boleh, dia tak nampak. Dia kena biar jelas. Nampak? Jadi dia letak tu, kita suruh buat kita buat. Dia suruh kita batuk. Apabila batuk kita, testis kita naik ke tak? Berfungsi ke tak? Kalau batuk, batuk duk gini. Hak tu ada masalah, memang kena nak go. Misalnya, ambil pakai baju, sila tubik, tak boleh jadi askar. Tu cara nak test dia. Tak tahulah memang lagu tu lah. Hamba tahu je, setahu hambanya lagu tu. Cara nak test. Apabila nak jadi askar, memang lagu tu lah. Terpaksa menguraikan sedikit maruah tu sikit. Terpaksa lah nak kata lagu mana ni. Dia cek. Kalau gerak kita jadi naik tu, okey, beres. Maknanya berfungsi dengan baik. Tulis. Baik. Jadi lagu mana hukum dia? Dah cara nak lagu tu, cara cek dia. Kamu nak tahu lagu mana? Tak tahu lagi cara dia tak biasa dengar lagi. Cara nak cek ulurnya tu ya lagu tu. Maka cara cek lagu tu lah. Jadi kita nak kata gua nak darurat. Nak buat sore-sore. Nak agak ramah nak buat gua tak tahu. Ada kadang-kadang dia buat sore-sore. Kadang-kadang buat ramah-ramah gitu. Buat kita ni. Penat juga buat kita ni. Jadi kalau benda tu darurat, cara nak cek tu terpaksa buka aurat, terpaksa nak kata gua dah. Kadang-kadang dia buka gitu ya, dia lolos keluar gitu, depan tak nampak lah sebelah lita. Orang sebelah jangan lita lah. Tahu dah tak boleh dok tengok. Orang sebelah gitu lah stand dekat air gitu lah tengok cicok, tengok gapo dia. Gitulah. Pandai-pandai lah jaga mata kita pada masa tu ketika. Jadi kalau benda tu darurat, cara nak cek terpaksa dah lah. Lagu tu lah cara rawat tes dia tu. Cara nak cek bukan rawat tes, cara nak cek dia lagu tu. Tak tahulah, tak ada dengar lagi cara cek lagu lain. Askar tu cara lagu tu. Ana berkenal dengan seseorang. Patu ana pun royaklah ko tino tu. Mujud tino je kenal. Pas lama duk kenal tu kabar-kabar mari rasa tak sedap dalam hati ana. Ana rasa tak sil dah kenalan dengan dia. Mohon pendapat tu guru, guano nak kecek kira dengan orang tino. Hak kita tak kenal dah. Moga anak nak fokus golain lagi. Golain panggil. Golain lagi. Nak fokus golain. Yang muduk kenal awal-awal ni tolu apa kalau tak kenal. Ya nak berkenalan ni kalau nak berkahwin. Jangan dia buat main-main lagu ni nak berkenalan. Rasa puas, bosan tinggal. Salah tu. Mula-mula tu tindakan kita salah tu. Ni biar gini, berkenalan ni antara lelaki dengan perempuan kalau tujuan nak berkahwin. Serius dalam hubungan panggil. Tapi kalau nak bermain-main lagu ni hukum dia haram. Apa? Tak kenal mana kecil kono. Kawan tu ada perasaan lah. Dia atas hadiah teddy bear, atas hadiah sekuk kat kita. Kita tak sedar ke dia. Dulu muka nampak comel, lah ni muka super nyepak. Bahagilah apa. Jadi mainnya settle berlaku daripada awal lagi. Jadi lagu mana nak kecek, dia mau kecek sendiri. Dia mau kubah sangat. Ambo malah ajar. Malah sangat. Kesilapan kita adalah buat orang ada perasaan dengan kita. Tu kesilapan kita. Ingat, orang yang main perasaan orang, Tuhan akan main perasaan dia. Orang yang kecewa ke hidup orang. Orang yang buat orang lain sedih, Tuhan akan buat dia sedih supaya tu. Mazatudin tudan. Apa yang membuat kat orang akan buat kat mu juga. Akhirat tu balasan lain, hatta muka dunia tu. Sebab tu kalau kita dikecewakan, kalau kita disakiti, ingat kita pernah menyakiti ke tak? Kita pernah mengecewakan orang ke tak? Perhati diri kita lah. Apa maksud sombong kepada orang sombong? Satu, sedekah. Kita sombong kepada orang sombong. Orang sombong ni payah nak mendapat pelajaran kerana dia sombong. Orang sombong payah nak royak sombong. Ajak mari tak seh. Lagu mana? Kita sombong ke diri kita supaya dia tengok sombong lagu ni. Maka dia belajar dengan cara sombong, baru dia tahu sombong ni benda tak molek. Kalau kita tak tunjuk sombong kepada orang sombong, dia tak faham sombong tu apa. Maka sebab itulah kita buat sombong dengan orang sombong tu dapat pahala sedekah. Kerana pelajaran bagi orang sombong kena ajar dengan sifat dia sendiri.
Kita nak ajar sombong tu tak molek lagu mana? Kita nak royak tak dengar kata dah. Kita tunjuk lagu mana sombong. Oh, kakak ni sombong. Homo je lah juga peranganmu lah ni. Mu sombong selama ni orang benci tengok kamu. Aku benci tengok lagu ni sombong lagu ni. Mu sombong kau orang tak apa. Jadi yang boleh faham sombong tu. Kalau kita orang sombong mengajar dengan tawaduk, pecah kepala dia tak faham. Oh, sama sedah hamba tak betul. Oh, hamba molek dah. Jadi kita tunjuk kelakuan buruk untuk pelajaran. Bukan nak kata ke dia. Bukan mentang-mentang dia sombong kita buat sombong, buat kata kat dia. Tu nafsu. Tujuan kita nak baiki sifat dia. Dia faham sombong tu gapo, dia nampak dah. Maka dia berhenti. Tu dapat pahala sedekah. Kita solat jamak qasar seorang diri. Sepatutnya kita tahiyat akhir, tetapi kita naik berdiri. Baru sedar terlebih rakaat. Adakah batal atau perlu duduk tahiyat akhir semula dan sujud sawi? Kita qasar semaya 2 rakaat. Tiba-tiba rakaat kedua bangun. Patut habis dah lah semayanya. Kita bangun, silap bangun. Maka lagu mana? Okey, duduk semula lah. Semaya 2 rakaat lah. Tu kalau kita semaya sore. Ingat. Semaya sore kalau kita salah. Silap. Kita yakin dah kita nak semaya qasar kan? 2 rakaat. Tiba-tiba kita salah. Maka kita kena duduk. Mula. Semaya macam biasalah. Sujud sawi macam biasalah. Kalau kita makmum orang. Tengok ni. Masalah ni disebut dalam kitab. Kita makmum orang. Kita ikut tu imam. Tu imam kata, kita nampak dia qasar lah. Mungkin naik bas kali dengan kita. Dia pun semaya qasar. Kita pun semaya qasar juga. Dia pun semaya qasar. Apabila naik rakaat kedua, dia salah. Dia salah bangun. Tu imam tu salah bangun. Kita pun kata, tak qasar rupanya kawan ni. Tengok. Kita pun telitah kata dia tak qasar rupanya. Maka apabila lagu tu wajib semaya tamam bagi makmum. Kerana dia telah syok tu imam dia qasar ke tidak. Tu imam tu jelas dah bagi dia niat 2 ke berapa dah. Tapi kerana dia salah menyebabkan makmum hok belakang dia duk sekok tak qasar apanya. Maka kaedah dia orang qasar kalau ikut tamam kena semaya tamam. Kena semaya habis 4 rakaat. Tak? Tu masalah dia. Saya tidak berilmu. Maaf bertanya. Sekarang ni saya diuji dengan sakit stroke ringan. Dan saya solat guna kerusi. Bolehkah belakang saya rapat pada belakang kerusi? Dan wuduk saya macam tak serata macam mana? Macam mana ya ustaz? Apa kaitan wuduk dengan kerusi ni pula? Dia kata dia semaya rapat dengan kerusi kat belakang gini. Lepas tu wuduk dia jadi tak. Wuduk dia tak rata. Kau semaya ke mana? Semaya gini. Allahu akbar. Tak syarat duduk gini. Tak syarat duduk gini. Dah kita tak boleh sakit. Misalnya kena duduk rapat gini, kursi kena rapat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Ya. Subhanallah. Allah. Tak apa. Tak syarat kena duduk gini kau. Kalau kita sakit, dah sakit kata kau nak kena duduk gini. Jadi sakit ni atas orang. Lepas tu ambil semaya pula tak rata. Nak kata gua dah 100 mungkin lah. Seperi kau lagu mana. Atas kadar kita mampu. Orang ramai ada. Kalau orang ramai boleh tolong. Kalau tak boleh tolong nak kata lagu mana. Jadi semaya tu menurut keadaan seorang masing-masing. Apa pandangan ustaz jika kita berzikir hingga sampai jazbah? Adakah itu permainan syaitan untuk melara ke kita juga? Sebab ada juga orang kata gitu. Terima kasih. Zikir-zikir siapa jadi fana, siapa jadi sing, siapa jadi lara lah, jadi jazbah. Majzub dia panggil. Apakah betul lagu tu? Gini. Seorang nak siapa peringkat bakok dia kena fana dulu. Maka manusia dia kena lalu perasaan itu dulu, barulah mari perasaan kekal dengan Tuhan. Mula-mula mari perasaan dia akan mari tarikkan terlalu kuat kepada Tuhan sehingga lupa segala-galanya. Dia kena lagu tu dulu. Sipir dia. Barulah perlahan-perlahan dia jadi normal, jadi neutral, jadi molek semula. Sebagaimana arak kita lawak jadi cukur. Dia kena air anggur kita peruh dulu, dia jadi arak dulu, dia jadi gila dulu, hak ni tak boleh minum. Ke fana panggil.
maka baru dia jadi cukup. Begitu jugalah manusia, standard dia nya fana dulu baru jadi jazbah. Fana dulu barulah jadi bakok. Biar ada pengalaman fana tu lagu mana. Biar dia kekal dalam otak kita, oh, fana ni lagu ni. Maka barulah dia jadi bakok. Jadi kalau kita ngatik sehingga jazbah, tak apalah. Memang jalan dia kena jazbah dulu baru bakok. Bukan menggila ke diri. Oh, mengatik siapa gila ke diri. Tak. Kerana standard yang ngatik tidak jadi gila. Makan obat baru jadi gila. Maka kalau ngatik jadi gila tak berdosa. Kerana standard orang ngatik tak gila. Lainlah kalau kita tahu dah. Kalau dengan ngatik jadi gila, kita ngatik juga. Itu tak boleh. Kerana menggila ke diri. Jadi ising, jadi gapo dia. Itu tak boleh lah. Merosok ke diri. Ni kita tahu standard ngatik tak jadi gila. Fana ni bukan gila. Gila ni muka lain, gila ni pok kita. Pok gila tak mengaku ni. Kata saya Tuhan, tak cara ke Tuhan. Kata nak mati, tak cara ke mati. Ni hok gila sebenarnya. Orang tu bukan gila, orang tu fana. Bukan pokno. Fana, pokno tu muka orang lain. Apa maksud qadim atau azali? Dalam kitab ilmu tauhid ada sebut yang menyerupai Allah itu apa maksudnya? Sudahlah. Gapo dia lah nak tanya ni. Qadim dengan azali ni istilah lah, yakni benda yang tidak ada permulaan dia. Kalau benda itu benda ada dan tidak ada permulaan, dipanggil qadim lagi azali. Kalau benda itu sungguh sahaja, dia tak ada tapi sungguh, maka dia dipanggil azali. Lagu tu. Seperti Tuhan itu kekal ataupun Tuhan itu tunggal. Bila kau Tuhan tunggal itu azali lagi. Manakala zat Tuhan benda ada lagi sungguh, maka dia tu qadim lagi azali. Yang menyerupai Allah tu gapo dia hamba tak nampak ni, gapo dia ni tajuk gapo dia tak tahu ni. Tak boleh nak jawab. Duduk tasyahud akhir, tiba-tiba je nero. Adakah batal semaya tersebut? Tidak batal. Duduk tahiyat akhir ni maknanya tetap papai punggung jugalah. Kedudukan yang rapat juga papai punggungnya. Rapat ni tak syarat nekat rapat habis semua. Maknanya kedudukan tu rapat tetap gitu. Maka hukum dia tidak batal, tidak batal. Adakah semua hadis doa kena tolak? Atau ada hadis doa tertentu sahaja yang perlu ditolak? Hadis doa sepakat ulama menyatakan diterima, bukan ditolak. Apa ditolak pula? Hadis doa sepakat ulama kata boleh beramal dengan hadis doa. Hadis yang ditolak kalau hadis yang bercanggah dengan kaedah usul agama dipanggil. Seperti bercanggah dengan kaedah tauhid. Sekalipun hadis itu sahih, hadis doa lagi-lagi ditolak kalau bercanggah dengan usul agama kita. Berkait dengan ketuhanan. Dalam agama kita kata Tuhan tidak sama dengan makhluk. Tiba-tiba mari hadis sahih kata Tuhan sama dengan makhluk. Tolak hadis sahih tu pegang usul agama kita. Hadis doa lagi-lagi dah ditolak kalau bercanggah dengan usul agama. Manakala hadis doa secara umumnya diterima, disepakat oleh ulama. Kebanyakannya lah diterima. Boleh kau sedekah pahala kita hok dulu-dulu lah. Kau zaman rajin-rajin sedekah dulu. Sedekah kau zaman mak ayah kita. Boleh pahala kau tak? Kau baru ya boleh niat. Jangan. Ya baru khabar kali kahwin ni. Nampak baru tujuh daripada planet Pluto mana tu. Dia kata lo ni hamba dulu rajin mengatik apa semua dulu-dulu. Jadi hamba baru cerita lo ni boleh hadiah rupanya pahala. Jadi hamba nak niat lah hadiah hok 10 tahun lepas hamba mengatik ke apa dia nak bagi kepada ibu bapa hamba. Kau bagi nak buat lo ni baru boleh niat. Dak apabila benda tu milik kita maka kita boleh niat sedekah kepada siapa sahaja sah ibu bapa kita boleh. Biar hok 10 tahun lepas pun dia boleh. Ada surah berdekatan dengan pejabat saya solat subuh tanpa kunut. Sudah. Berdekatan dengan pejabat ada pejabat tu ada surah tu tak baca kunut. Dan ada masjid jauh sikit solat subuh baca kunut. Hak mana lebih baik untuk saya solat berjemaah?
Saya di negeri Selangor. Tetapi saya tak nak beritahulah nama surah tersebut. Yang solat subuh tanpa kunut. Gini. Kaedah dia, sunat kita pergi tempat semaya hok sempurna. Kalau jauh sikit pun asalnya kita sunat periduk surah kita. Tapi surah tempat masing-masing. Surah jauh, suruh kepada orang dia. Kita periduk surah kita. Tapi kalau surah kita buat benda-benda yang makruh dalam berjemaah, antaranya tinggal kunut ko, tinggal tahiyat awal ko, tinggal apa, maka tak sunat lagi kita jaga surah kita, sunat berpindah ke surah lain. Pergi semaya surah. Kerana semaya surah lain tu sempurna. Kalau kita musafir ke satu tempat, kita balik hari lah. Dari rumah destinasi 55 kilo ya. Lepas tu kita balik 55 kilo juga. Jadi jumlahnya 110. Boleh kodok kita jamak saja ataupun jamak kosa ataupun boleh jamak langsung. Ni lipat juga ni. Capu. Aduh boleh pergi capu dengan kelip. Mana boleh? Maksud jarak bukan perjalanan. Jarak di antara tempat kita dengan tempat dia tu berapa kilo. Bukan perjalanan. Perjalanan pergi dengan kelip tu perjalanan. Ni jarak di antara kita dengan dia. Kalau 55 kilo jangan duk kali dua lagi dengan kelip tu. Jadi 55 kilo lah. Boleh jamak ke tak? Pendapat muktamad tak boleh jamak. Ada pendapat kata boleh jamak. Qasar tak boleh dah. Jamak sahaja. Jamak ni maya 4 rakaat. Ada pendapat kata boleh jamak. Hak muktamadnya tak boleh lah, kena 90 km. Gitu. Kawan ni mimpi dengan hamba Allah ni berjubah hijau. Selamatkan kawan dari ribut pasir. Tapi wajah tak ada. Bawa kawan jalan depan surga. Surga saja. Depan surga, depan neraka. Sudahnya dia bagi kawan tukar. Pecah ke jamrah. Hok lontar setan tu lah. Kau guana. Adakah itu menghadirkan syirik? Sudah. Kawan ni baru duk memain alam mimpi. Di alam fana cinta baru. Orang duk main dengan mimpi ni tak pergi kat mana lagi. Jadi benda sekadar mimpi saja. Tak soyak cerita lah. Benda tu hanya mainan tidur sahaja. Jangan buat serius sangat dengan benda mimpi. Buat serius dengan benda hak Nabi sebut jelas ketika hidup. Kalau mimpi tengok Nabi, pegang hak dia ketika hidup lebih kuat berbanding dengan pegang dia ketika dia mimpi. Kita terima melalui ketika Nabi Muhammad hidup lagi pesan benda ni. Hak tu lebih kuat daripada hak dia pesan dalam mimpi. Hak ni duk pegang dalam mimpi. Mimpi ni tempat takut kursi kodel lah. Pok kita ni minat koyak. Tengok cerita tu mula ngoyak. Saya ambo ni dia kuat curi zaman muda. Sekarang tua dah taubat. Allah, mujurnya taubat. Jadi boleh kau ustaz, duit hak dia rajin sedekah tu lah ni dia niat kau tuai hak dia kena dia curi tu lah. Boleh kau tak? Sebab lah ni dia masa sedekah tu tak rajin niat pun. Gini. Ambo sebut dah masalah kita ambil hak orang pertama kena selesai. Pergi jumpa dengan orang tu bayar semula. Tapi kalau tak boleh nak buat seperti tak ingat kau ataupun tuai tu berpindah kau ada sebab-sebab lah. Ataupun kalau kita kecek menyebabkan suasana muka lain pula. Dia teringat apa dia tikai, dia bunuh, yang tak apa dia. Curi telaitik ambo, jagalah mu. Maka kita pun sedekah dengan niat nak bayar. Ni pitih di tuai dia supaya kita balas di hari akhirat pula. Kalau dia minta, kita akan bayar dah. Ambo bayar dah dengan pahala, dengan sedekah. Ambo atas muka dunia. Berkaitan dengan soalan saya bekerja di Medi Offshore di South Africa gitu deh. Ada soalan ni berulang dah. Dia kata ustaz bagi tahu semalam perlu basuh alat tem memasuk babi tu hingga bersih. Tapi ustaz, saya berada atas kapal. Jadi semua dimasuk oleh orang lain. Bukan saya hok masuk. Makanan buffet ni, makanan buffet lah, makanan orang masuk. Jadi dia kalau kita masuk diri, kita boleh basuh apa dia ni dia. Jadi status halal makanan yang menggunakan tempat masuk yang sama untuk memanggil daging keze. Ada pula masukkan seperti roti, biskut tidak mengenyangkan. Adakah saya dalam keadaan darurat sekiranya makan ni tadi itu haram dimakan. Maka kalau boleh makan roti lah. Jangan ada cepat istihad darurat.
Hamba sudah tak makan nasi pesel. Makan dulu roti, makan benda-benda hak munasabah dulu, hak halal dulu. Roti ko, minuman ko, bagai jaleting ko, hak tak ada campur dengan masakan tu. Tapi kalau terpaksa sangat hamba jadi sudah gastrik lama pening. Makan sekadar untuk menampung tubuh saja. Sebab kadang-kadang kita tidak yakin juga yang masuk kodok, takut yang nipah lagu mana yang buat masakan dia. Kadang-kadang masuk ni tak guna api pun ada macam-macam. Seperti oyster kau gapo dia ada setengah dia makan metoh kau gapo dia. Jadi masakan ni kalau kita yakin masuk tu baru kita was-was. Tak dibenarkan makan kecuali darurat. Darurat ni benda yang mengganggu kesihatan kita. Ganggu nyawa kita barulah boleh makan. Kalau bos kau dah lapar sikit-sikit tu oklah makan roti dia nak kerja offshore sangat ke. Engkau boleh piti banyak dah, peti piti banyak. Agama kurang pun tak apalah. Jadi nak royaknya apabila kita pergi tempat lagu tu kena tanggung risiko dia. Duit boleh banyak, ya, tapi risiko dia banyak. Jadi bawa daripada rumah lagi sarding kau, bawa sekut tawa kau apa dia. Kalau nak jaga agama lah. Jangan cepat gigi istihad. Saya darurat lalu tak boleh lah. Jangan bermudah dengan agama. Belajar walau-walau warak tak apa dah, bukan warak pun walau warak. Gitu. Lainlah kalau tak desak sangat barulah diisytiharkan darurat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.